Selamat pagi dan salam sejahtera bersama dengan saya Marisuji untuk ringkas TVS. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg yang juga pengerusi gabungan Parti Sarawak GPS menyatakan perhargaannya dengan keputusan Majlis Tertinggi Perikatan Nasional PN untuk membantu GPS memenangi pilihan raya negeri akan datang. Katanya GPS yang merangkumi Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB, Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP, Parti Rakyat Sarawak PRS dan Parti Demokratik Progresif PDP akan menyambut baik sesiapa sahaja yang ingin membantu mereka. Saya lah yang bantu kita. Ya aja. Orang nak nolong kita sambutlah. Orang nak melawan kita lawan baliklah. Abang Johari berkata demikian setelah merasmikan pelancaran rangkaian jalur lebar luar bandar Sarawak di Long Terawan, Miri. Ahad lepas, Majlis Tertinggi PN sebulat suara bersetuju menggerakkan jentera serta akar umbi parti di setiap peringkat bagi membantu GPS memenangi PRN Sarawak. Setiausaha Agung PN Datuk Seri Hamzah Zainuddin dalam kenyataannya berkata keputusan itu dibuat dalam mesyuarat Majlis Tertinggi PN yang dipengerusikan Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin Sabtu lepas. Sementara itu, Abang Johari enggan mengulas kenyataan Pesuruhjaya PAS Sarawak Geoffrey Jarai agar PAS diberikan ruang untuk bertanding sekurang-kurangnya di satu daripada 82 kawasan Dewan Undangan Negeri dalam PRN Sarawak kelak. Saya pergi Long Terawan. Saya ada mikir ya. Pergi gago masang broadband lah. Habis broadband barulah. Terdahulu di dalam ucapannya, Abang Johari berkata sebanyak 150 kawasan luar bandar di seluruh Sarawak akan mempunyai sambungan jalur lebar berkelajuan tinggi menjelang akhir tahun ini. Ia dicapai menerusi projek rangkaan jalur lebar luar bandar yang sedang dilaksanakan oleh Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak SDEC. Kerajaan negeri telah memperuntukkan RM200 juta kepada SDEC untuk inisiatif tersebut menggunakan teknologi satelit Very Small Aperture Terminal yang menyediakan liputan jalur lebar di kawasan luar bandar dan pedalaman. Ini adalah satu program di mana tempat-tempat yang diwujudkan internet ini tidak sampai kepada the normal grid, the normal line lah. Jadi ini ada isolated line. Tapi apabila kita gunakan satelit, ia akan push up nyampun connectivity. Kerana itu adalah program baru khusus untuk sekolah. Untuk sekolah kita sudah ada SARES yang mesti ada kuasa elektrik. Kalau ada kuasa elektrik pun dapat dilaksanakan. Jadi apa yang kita laksanakan ialah kawasan-kawasan yang sudah ada elektrik di bawah SARES, kita letakkanlah device ini. Setakat ini, Kerajaan Sarawak telah melaksanakan projek tersebut di 100 kawasan luar bandar dan masih lagi berbaki 50 kawasan. Projek rangkaian jalur lebar luar bandar menyediakan perkhidmatan internet pada kelajuan 30 MB sesaat yang akan membolehkan penduduk kampung dan pelajar dapat berhubung dengan dunia luar. Harap ini dapat digunakan dengan baik kerana internet ini macam pisau. Macam pisau. Kalau kita masak, kita gunakan pisau untuk kebaikan ngolah sayur, ngiris ikan, ngiris buah untuk kebaikan. Tapi pisau salah guna boleh membunuh. Dia juga internet. Gunakanlah untuk kebaikan, jangan malah fitnah. Sementara itu, sebuah jalan raya akan dibina bagi menghubungkan Long Terawan kawasan penempatan di daerah Baram di pendalaman Sarawak dengan Bandar Raya Miri melalui Bandar Marudi. Tanpa mendedahkan perincian projek berkenaan, kata Abang Johari ia akan mengambil masa sekurang-kurangnya 4 tahun untuk disiapkan.
Jalan berkenaan juga bakal mengubah lanskap dan sosioekonomi penduduk di kawasan berkenaan yang berpotensi dari segi pertanian dan pelancongan. Saya dah nubuh HDA, Highland Development Authority, pengusinya Datuk Ahmad Degras Ugah, ahlinya semua YB tu. Jadi si Datuk beri input, beri pandangan kedak ni membangunkan kawasan Bagam, kerana Bagam ada potensi juga bukan saja pertanian dan tapi pelancongan. Long Trawan adalah kawasan penempatan di tebing Sungai Batang Baram dengan penduduknya amat bergantung kepada pengangkutan bot panjang menyusuri sungai untuk berhubung dengan kawasan luar. Pelancong khususnya dari negara barat kebiasaannya akan singgah di kawasan berkenaan yang kaya dengan alam semula jadi serta masyarakat orang Ulu yang masih mempraktikkan kehidupan tradisional di Rumah Panjang selain menjadi persinggahan sebelum ke Taman Negara Mulu. Laporan seterusnya, sebanyak 155 tanah penduduk dari Kampung Buntal Lama telah didaftarkan dan dikeluarkan surat hak milik tanah di bawah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri bagi kampung tradisional. Usaha berterusan Kerajaan Negeri di dalam menyukat tanah hak adat Bumi Putra NCR telah mampu memberi kelegaan kepada rakyat setelah sekian lama menunggu. Menurut Puan Idi, dirinya kini lega kerana dengan tanah yang sudah didaftarkan, ia mampu mengelak sebarang masalah pencerobohan berlaku. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kerajaan dan telah memberi kepada saya surat geran tanah untuk jaga tanah supaya tidak dicerobohi oleh orang lain. Jasmi Poli pula berkata, dengan kelebihan ini dirinya tidak lagi teragak-agak untuk memanfaatkan tanah miliknya. Sekurang-kurangnya tanah tu kami dapat mula rumah baru pula untuk kesihatan kami lah. Sementara itu, Menteri Muda Bekalan Air Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, ia merupakan detik bersejarah buat penduduk di kampung berkenaan di mana sebanyak 155 surat hak milik tanah diserahkan kepada 151 penerima kampung tradisional Buntal Lama. Jelasnya, selepas skim pembesaran Kampung Buntal diwujudkan, Kampung Lama tetap masih perlu diiktiraf untuk warisan generasi akan datang. Bincang dengan KK dengan JKK untuk memastikan bahawa setiap lot rumah yang ada di kampung kita, khasnya di Kampung Buntal itu dapat dikeluarkan title, dapat dikeluarkan geran tanah. Majlis penyerahan surat hak milik tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri bagi kampung tradisional Buntal Lama telah disempurnakan oleh Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Awang Tengah Ali Hassan. Dalam pada itu, Awang Tengah berkata usaha kerajaan ini akan dilakukan secara berterusan bagi mengiktiraf dan mempertahankan hak-hak rakyat ke atas tanah NCR. Yang pasti, program-program pengukuran kampung ini adalah program berterusan. Ianya tidak akan terhenti. Kerajaan wajar mempertimbangkan cadangan membenarkan pembukaan sekolah secara berperingkat bagi mengurangkan risiko penularan wabak COVID-19. Presiden Kesatuan Guru Sarawak STU Adam Prakash memuji langkah dan pengumuman yang dibuat Menteri Bertanggungjawab bagi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian Sibu Dr. Anwar Rapai mengenai pembukaan semua sekolah menengah dan rendah secara berperingkat di bahagian Sibu. Meskipun semua sekolah diperintahkan untuk mengamalkan prosedur operasi standard yang ketat, namun kebimbangan terhadap sebarang risiko harus diambil kira. STU sangat-sangat berharap agar semua bahagian di Sarawak mengambil langkah yang sama dan juga berharap JPN boleh mengambil maklum perkara ini agar tindakan yang sama dibenarkan kerana kita melihat penularan wabak COVID-19 ini tiada bezanya sama ada ianya di Sibu ke Kuching, Miri, Seri Aman dan sebagainya. Maka tindakan yang sama perlu kita ambil supaya keselamatan para warga sekolah termasuk guru dan pelajar ini boleh terjamin. Ya. Jumlah kes jangkitan yang masih tinggi seperti dilaporkan Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak
merupakan antara perkara yang harus dipertimbangkan, lebih-lebih lagi sekolah yang berada di kawasan zon merah. Senada dengan Adam, Kesatuan Guru Bumi Putra Sarawak KGBS turut mengesyorkan sekolah yang berada di zon merah beroperasi secara sistem bergilir. Presidennya Ahmad Mali berkata KGBS menyokong pembukaan persekolahan. Namun KGBS menggesa agar pengoperasian pembukaan persekolahan itu distruktur semula mengikut keadaan dan situasi pandemik COVID-19 di zon-zon berkaitan. Ini amat tepat dan sesuai bagi mengekang penularan rantaian pandemik COVID-19 di Sibu. Oleh itu, bagi zon-zon yang berkeadaan sama dengan zon Sibu dan berhasrat untuk mencontohi langkah dan tindakan Jawatankuasa Bencana Sibu, KGBS amat menyokong usaha ke arah tersebut. Baru-baru ini, Dr. Anwar mengumumkan bahawa semua sekolah menengah dan rendah di bahagian Sibu akan dilaksanakan secara penggiliran selama 4 minggu apabila sesi persekolahan mula dibuka. Keputusan itu dibuat setelah mengambil kira situasi wabak COVID-19 di bahagian berkenaan dan juga mengelakkan kesesakan serta penyebaran wabak itu di sekolah. Kata Dr. Anwar, penilaian sistem bergilir itu akan diteliti semula selepas 4 minggu ini bergantung kepada jumlah kes positif COVID-19 di Sibu berdasarkan laporan hariannya. Sekian saja untuk ringkas TVS. Teruskan kesihatan anda bersama dengan kami di TVS. Salam hormat dan jumpa lagi.